أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran wahyu yang diturunkan oleh Tuhan sebagai panduan segenap insan, menjadi manual panduan kehidupan. Dengarkan tuan-tuan dan puan-puan, Al-Quran asas kelestarian. Hari demi hari kita baca Al-Quran, memaknainya dan memahami Al-Quran. Kita membahaskan dan kita berkongsi berkenaan dengan Al-Quran asas kelestarian. Apa yang dimaksudkan dengan kelestarian? Menurut daripada latihan Petronas Kelestarian Atas Talian,
yang semua ahli Petronas, kaki tangan Petronas ambil latihan tersebut atas talian dari sudut perspektif bisnes atau perniagaan. Kelestarian adalah langkah-langkah dan juga inisiatif yang dijalankan dalam perniagaan yang menaikkan menjana nilai sesuatu perniagaan tanpa memberikan mafsadah ataupun mudarat ataupun kesan impak negatif kepada sosial masyarakat maupun alam sekitar, kerana efisien dalam menguruskan environment persekitaran, sosial dan juga tadbir urus, governance. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, memaknai Al-Quran sebagai asas kelestarian untuk pengamalan segenap kehidupan kita. Di dalam hal ini sudah berada di peringkat global. Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB telah membahaskan secara global dan sampai ke hari ini telah menggariskan 17 SDG ataupun dalam bahasa Melayunya matlamat pembangunan kelestarian. Dan Petronas menyokong dengan komited 17 SDG ini ataupun matlamat pembangunan kelestarian. Antara yang saya mahu kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama, kelestarian dari sudut kualiti pendidikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat darjat orang yang beriman dengan beberapa darjat yang tinggi, dan orang yang beriman dan diberikan kefahaman ilmu agama dengan darjat yang lebih tinggi beberapa darjat. Allah sambung lagi dalam Al-Quran surah yang lain di mana wahyu yang pertama dikurniakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Mengapa baca? Kerana dalam Islam asasnya adalah ilmu. Al-Quran melestarikan betapa pentingnya ilmu itu didasari segenap umat Islam menjadi orang yang berilmu dan menjadi orang yang beriman. Al-Quran juga telah menggariskan kepada kita panduan bagaimana pentingnya bila nak menuntut ilmu, baca doa. Doa yang sangat masyhur, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, terangkan hatiku, mudahkan urusanku, bukakan ikatan lidahku, fasihkan tuturku. Al-Quran memberikan kita panduan bagaimana nak belajar pun baca doa. Petronas, bagaimana nak buktikan Petronas sahut kualiti ekonomi, kualiti pendidikan. Ini tempatnya, Institut Teknologi Petroleum Petronas. Bukti yang pertama bahawa Petronas mendukung kualiti pendidikan, melestarikan kualiti pendidikan ini wujud dalam keadaan sejahtera dan semakin membangun. Yang kedua, Yayasan Petronas memberikan sponsorship ataupun bantuan kewangan kepada para pelajar yang berpotensi untuk menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Dan yang ketiga buktinya, tempat saya berkhidmat tuan-tuan dan puan-puan di Universiti Teknologi Petronas sendiri, yang mana saya ini berkhidmat di sini. Ribuan graduan dilahirkan bukan sahaja dibekalkan ilmu pendidikan kejuruteraan, tetapi kita bekalkan kepada mereka spiritual ataupun fardu ain kepada mereka. Mudah-mudahan menjadi jurutera yang beriman dan mampu membawa masyarakat kepada ilmu-ilmu fardu ain yang dapat menyelamatkan masyarakat daripada kejahilan. Yang kedua, SDG yang kedua ataupun kelestarian yang kedua yang Petronas sahut, yang kedua iaitulah dari sudut penjagaan alam sekitar supaya tidak terancam daripada perubahan iklim ataupun dalam SDG dan PBB, climate change. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha fad'uuhu khawfan wa tama'a. Inna rahmatullahi qaumi bain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran yang mana, wahai, dan jangan kamu melakukan kerosakan di atas muka bumi setelah kamu mendapatkan segala kebaikan daripadanya.
dan berdoalah kepada Allah kerana sesungguhnya rahmat Allah itu sangat hampir kepada manusia yang memperbaiki keamalan mereka. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, bukti yang ringkas dan jelas, Petronas sekarang telah menggariskan, sedang berusaha ke arah Petronas ke arah net zero carbon emission, ataupun dalam bahasa Melayunya pembebasan karbon sifar bebas, sifar bersih, yang mana kita nak jaga alam sekitar kita ini selamat daripada alam dari pencemaran. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kelestarian dari sudut menjaga inequality, daripada berlakunya ketidaksamaan, ketidakseimbangan. Al-Quran menggariskan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum, yang bermaksud dan sesungguhnya semua mukmin itu adalah bersaudara, dan damaikan, perbaikilah persaudaraan antara mereka. Hal ini tuan-tuan, hari ini di dalam isu global, berlakunya isu Palestin di Gaza, rakyat Palestin ditindas, rakyat Palestin ada yang dibunuh, rakyat Palestin ada yang dizalimi. Kita sebagai orang yang beragama Islam wajib membantu mereka sebagaimana Al-Quran telah memberikan garis panduan di sini, yang mana kita ini beriman kepada Allah, wajib untuk bantu mereka. Tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, menerusi sumbangan Petronas sebagai contoh bangkit Badan Kebajikan Islam Petronas dan juga Surau Al-Muhsinin pada hari yang kelima ini telah pun mencapai kutipan sumbangan solidariti Palestin sebanyak RM54,000, yang mana mudah-mudahan sumbangan ini dapat disampaikan terus kepada Palestin. Inilah contoh yang mana bagaimananya kita ini melestarikan daripada berlakunya ketidakseimbangan dan juga kezaliman yang berlaku kepada saudara seakidah dengan kita di luar sana, menerusi bantuan dari sudut kewangan, sumbangan dari sudut perkhidmatan dan sebagainya yang kita mampu di saat ini di negara kita yang sedang aman ini. Tuan-tuan dan puan-puan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri perbicaraan carahan saya pada hari ini, sama-sama kita doakan mudah-mudahan seluruh umat Islam di atas muka bumi ini, terutamanya di Palestin, agar Allah pelihara mereka, Allah berikan mereka syahid yang aman, dan kita berada di sini mudah-mudahan Allah pelihara keamanan kita dan Allah lestarikan keamanan dan juga apa kekayaan yang kita ada saat ini dipelihara dan semakin berkembang kemajuannya. Amin. Naktafi bihadzal qadar, cukup sekadar di sini. Al-Quran sebagai asas kelestarian. Mudah-mudahan dengan adanya panduan Al-Quran, bacalah, maknainya akan menjadikan kita orang yang mendapat kebaikan demi kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.